Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada hari ini kita membincangkan tentang isi kandungan surah Al-Asr. Walaupun dalam jadual belakang tulis Al-Fajr kerana jadual saya asal ada 3 surah, namun 2 kali lagi saya tak dapat hadir kerana pada hari lusa saya akan menunaikan ibadah umrah. Jadi saya ambil surah yang pendek. Surah 2 lagi mungkin Ustaz Khair Anwar akan gantikan, pengganti akan gantikan lah. Jadi saya pilih surah yang pendek kerana waktu yang diberikan paling panjang adalah 30 minit. Sekarang pukul 10 9.59. Pukul 10 tak lebih 10.30. Lebih 10.30 kena cut mikrofon. Kena tutup terus insya-Allah, sebab kita masih ada masing-masing ada jadual yang padat pada bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Suratul 'Asri. Suratul 'Asr surah Makkiyah mengikut pandangan jumhur. Apa erti surah Makkiyah? Surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ini takrif yang paling tepat. Itu surah yang diturunkan sebelum hijrah. Manakala takrif yang lain, Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Makkah dan Madaniyah diturunkan di Madinah. Juga merupakan satu takrif, namun takrifnya pada setengah surah itu susah untuk kita kategorikan, seperti sebahagian ayat yang turun di Makkah Al-Mukarramah selepas hijrah, atau surah yang diturunkan di Taif. Sebahagian mana ada surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Taif, surah At-Tariq, wa ma adraka mat-tariq, di Taif. Jadi nak masuk Makkiyah ke Madaniyah. Jadi takrif Makkiyah artinya yang diturunkan sebelum hijrah, dan Madaniyah adalah surah yang diturunkan selepas hijrah. Lebih kuat takrifan tersebut. Jadi surah Al-Asr antara surah Makkiyah menurut pandangan jumhur, kecuali qaul Qatadah dan beberapa orang lain lagi kerana melihat kepada tajuk tertentu. Namun kita pegang pada surah Makkiyah. Kenapa kita tarjihkan qaul Makkiyah ataupun tarjihkan qaul jumhur? Sebab surah Makkiyah biasanya pendek-pendek. Kenapa pendek? Orang Mekah, orang Arab, Quraisy tak suka dengar Quran. Dia tak nak dengar. Dia sampai bertaahud antara satu sama lain, jangan dengar Quran yang dibacakan oleh Muhammad. Tapi malam-malam pergi curi dengar juga. Dia curi dengar. Jadi bila orang Arab Quraisy buat-buat tak suka dengan Quran atau tak nak dengar Quran, maka ayat Quran turun dengan beberapa kaedah untuk membawa mereka pada hidayah. Kadang-kadang surah ini dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah. Kadang-kadang Allah SWT turunkan dalam bentuk surah yang ringkas. Dia dengar sekali, dia tak boleh lupa. Dia dengar, orang Arab dengar je, dia tak lupa. Syekh baru cerita tadi, orang Mauritania kuat hafalan. Orang Arab Mauritania kuat hafalan. Dan orang Arab Quraisy lebih kuat.
Arab Quraisy mereka kebanyakan mereka tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Ya, tapi mereka Allah gantikan mereka dengan hafalan yang kuat. Jadi surah yang pendek begini, kalau orang Arab zaman sekarang pun dia boleh hafal panjang. Syekh cerita tadi masa dekat luar sebentar, seorang Arab Mauritania dia pergi ke Senegal. Senegal ada dua orang bergaduh sampai berlaku sampai bawa masuk mahkamah, bawa masuk hakim. Bila hakim tanya ada saksi tak, dia kata tak ada, kecuali aku seorang saksi, orang Arab. Dia faham tak bahasa di Senegal? Tak faham, tapi aku nak bawa dia saksi. Last sekali Arab datang saksi, dia kata, adakah kamu faham? Mereka bergaduh? Ya, bergaduh depan aku. Kamu faham apa mereka cakap? Tak. Tapi macam mana kamu nak jadi saksi? Aku hafal apa dia cakap tadi. Dia hafal, dia ulang balik apa orang ni cakap macam ni, dia cakap macam ni, dia cakap macam ni, cakap macam ni. Maknanya tak kuatnya hafalan orang Arab. Itu yang zaman sekarang. Zaman sekarang masih ada yang begitu. Masih ada yang begitu. Macam mana Arab yang asal memang mereka mempunyai hafalan yang kuat. Jadi kalau mereka kuat hafalan, kemudian surah Al-Quran Allah turunkan dengan ayat yang sangat pendek, padat dan menarik, sudah pasti mereka tak dapat nak buang apa yang mereka dengar. Dengarnya terus lekat kat kepala. Dan itulah sifat-sifat surah Makkiyah, surah-surah di Makkah, surah-surah mufassal yang ada di belakang Al-Quranul Karim. Surahnya pendek-pendek, padat, dan tajuknya cerita tentang akidah, cerita tentang perkara ghaib, cerita tentang hari kiamat yang menjadikan orang Arab sangat terkesan dengan apa yang mereka dengar. Baik, antara surah Al-Asr. Surah Al-Asr ayatnya pendek, maknanya padat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah kata, "Lauma anzalallahu suratan illa hadhihi lakafathum." Kalau tak ada satu surah pun Allah turunkan kecuali surah ini, cukup jadi hujah untuk seluruh manusia. Baik, kita ringkaskan kepada tajuk surah Al-Asr. Kalau nak syarahkan 1 minit pun boleh. Kita nak jadi macam orang Arab, balik semula ingat. Kita nak jadi macam orang Arab, balik daripada kelas ni, kuliah malam ni, tuan-tuan dah ingat tafsir satu surah. Okay. Saya ringkaskan dalam bahasa Melayu. Saya ringkaskan bahasa Melayu. Bahasa mudahnya cakap, semua orang akan rugi kalau tak beriman, beramal soleh, dan tidak berpesan kepada kebaikan, kebenaran, dan tak berpesan kepada kesabaran. Ulang balik, semua manusia rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Tuan-tuan dengar sekali, dah selesai. Mesejnya ringkas tapi maknanya padat. Semua orang rugi kecuali orang yang beriman, beramal saleh, berpesan-pesan kepada kebenaran, dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Okey. Inilah isi kandungan surah. Selesai kuliah. Dah faham. Cuma kita tengok macam mana Allah sampaikan. Allah nak sampaikan mesej terhadap isi kandungan surah yang 4 perkara ini. Allah mulakan dengan apa? Mulakan dengan wal asri. Jadi uslub Allah sampaikan. Kita tahu tiap-tiap surah yang kita belajar, kita kena tahu yang mana maksud surah atau konten utama, isi kandungan utama surah, dan yang mana uslub Allah SWT sampaikan konten tersebut. Tiap-tiap surah kena macam tu. Tiap-tiap surah kena tahu yang mana isi kandungan utama yang Allah nak sampaikan, dan yang mana uslub Allah SWT, bagaimana Allah sampaikan mesej tersebut. Saya bagi contoh lain sebelum masuk surah ni. Kita kata surah Al-Kautsar, betul? Allah kata inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya Allah sampaikan apa? Yang menjadi amalan kita, fasalli li rabbika wanhar. Ini kandungannya. Allah suruh Nabi salat dan sembelih, salat dan sedekah. Sedekah ketika haji paling utama adalah sembelih kurban. Ini perintah Allah.
Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan? Allah sampaikan dengan Allah beri tahu pada Nabi bahawa Allah dah beri nikmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena syukur dengan cara solat dan sembelih, iaitu Allah dah berikan pada Nabi Al-Kautsar, pemberian yang sangat besar. Jadi yang Nabi perlu buat adalah syukur pada Allah dengan solat dan juga sedekah atau dengan sembelih. Dan Allah beritahu, pedulikan apa orang kata, inna syani'aka wal abtar, orang yang kutuk kamu dialah yang abtar. Baik, surah Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini muqaddimah. Perintahnya ke mana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini dia punya isi kandungannya. Innahu kana tawwaba adalah natijah. Ataupun Allah melengkapkan makna yang ada dalam isi kandungan ni. Surah At-Tin, Wat-Tin, Waz-Zaitun, wa Turi Sinin, wa hadzal baladil amin. Ni semua muqaddimah. Semua muqaddimah. Demi Wat-Tin, Zaitun, Turi Sinin dan negeri yang aman ini, isi kandungannya mana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu isi kandungannya, isi kandungan utama. Bila kita nak tadabbur mana-mana ayat Al-Quran, surah mana-mana Al-Quran, kita kena tahu isi kandungan utama, maksud surah tersebut. Jadi kita dalam surah Al-Asr, kita ada 4 benda yang saya ringkaskan tadi. Macam mana Allah sampaikan? Allah mulakan dengan kalimah wal asri, demi al-asr, demi al-asr. Okey, waw ini kalau terletak di awal kalimah, kalau waw terletak di tengah kalimah, kadang-kadang maknanya dan. Waw artinya dan. Jaa Muhammadun wa Aliyun. Waw tu artinya dan. Wawul ataf, dan. Tapi kalau terletak di awal kalimah, tengok baris dia. Wal asru ke wal asri? Wal asri. Kalau wal asri, demi masa. Kalau wal asru, bermulalah masa, atau mubtada wal ibtida. Sekarang waw wal asri artinya demi masa. Artinya Allah bersumpah dengan masa. Okey, bahasa Allah boleh bersumpah dengan apa sahaja. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala kalamullah maha sempurna. Manusia kalau nak bersumpah, mesti bersumpah dengan nama Allah. Kenapa? Sebab kalam mereka tidak kuat. Jadi mereka perlu bersumpah untuk kuatkan kenyataan dan kalam mereka. Kalau ada orang kata, hai Ali, minta maaf kalau nama Ali contohnya. Kamu langgar ayam semalam kan? Lepas tu lari tinggalkan ayam, mati ayam 3 ekor. Kata, bayar balik 3 ekor. Ni ayam serama tau, bukan murah. Kan, seekor 60, 70. Ayam, contohlah, saya tak tahu harga berapa. Jangan bincangkan harga, tu contoh saya je. Saya tak tahu harga ayam serama berapa. Tapi ayam yang mahal ni, bayar. Paling kurang bayar 150. Dia tu, saya bukan saya. Kata, awak. Bukan saya. Saya cakap, saya langsung tak sedar. Jangan nak tipu. Awak langgar, awak turun kereta, tengok nampak ayam mati, awak lari. Dia pun macam ni kata, mana ada bukti? Ada budak-budak kata, pakcik kereta biru tu, contohnya. Siapa lagi kereta biru kat kampung ni kalau bukan kita kau? Dia pun tak tahu macam mana. Kata, bukan saya. Kenapa nak nafikan? Dia kata, wallahi bukan saya. Bila dah tak kuat dah, tak ada bukti dah, wallahi tak ada saya. Bukan saya. Kalau kena tuduh lagi, wallahi wabillahi watallahi, bukan saya yang langgar. Kalam dia yang tak kuat tadi, bila disertai dengan qasam, dengan sumpah, dia jadi kuat. Dia nak tegaskan kalam dia. Sebab kalam dia tidak kukuh. Manusia bersumpah, kenapa disebut wallahi wabillahi watallahi? Sebab maksud dia bersumpah, dia menyebutkan nama Allah. Kenapa? Sebab Allah yang maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha adil, Allah maha segala-galanya. Maka dia bergantung pada Allah. Jadi manusia bersumpah hanya dengan nama-nama Allah, atau dengan sifat-sifat Allah, atau dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tak boleh sumpah selain daripada nama Allah, atau
perbuatan Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap-tiap kali kalau nak tadabbur ayat-ayat sumpah ni kena tukarkan pada bahasa makhluk. Nak tadabbur bukan tukar ayat Quran. Ingat, jangan tukar ayat Quran. Nak faham kesan. Contoh kalau surah Wat-Tin, Allah kata sesungguhnya manusia sebaik-baik kejadian. Jadi ada sumpah banyak tadi kan. Wat-Tin, Waz-Zaitun, wa Turi Sinin, wa hadzal baladil amin. Ada berapa kali sumpah? 4 kali. Betul, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nak tahu makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya manusia sebaik kejadian, macam mana Allah beritahu? Tukar pada bahasa makhluk, 4 kali sumpah. Wallahi, wallahi, wabillahi, watallahi, sesungguhnya manusia itu sebaik-baik kejadian. Itu bahasa manusia. Nak fahamkan maksud sumpah tu. Saya tak syarahkan dia punya perkataan wal asri. Saya nak fahamkan erti sumpah. Allah Subhanahu wa taala tak perlu kepada sumpah untuk kuat kalam dia. Qul sadaqallah, kalamullah memang maha benar. Bila orang kata Allah kata, terdiamlah. Macam ahli kalam kata Allah tak istiwa, kata Allah kata istiwa, terdiamlah dia. Dia tak boleh cakap apa sebab Allah kata, kalam Allah tu maha benar. Allah, kalam Allah cukuplah sabitkan itu Allah kata, Nabi kata, kuat. Habis. Jadi apa perlu sumpah lagi? Allah bersumpah bukan kerana untuk menguatkan kenyataan atau kalamnya, kerana kalam Allah maha sempurna, tapi Allah bersumpah untuk mengangkat kedudukan ataupun untuk memberi fokus kepada apa yang Allah sebutkan. Tin, zaitun, turi sinin dan negeri yang aman, ada sebab Allah sumpah dengannya. Kerana kita hari ini bukan surah Tin, tak syarahkan Tin. Allah bersumpah dengan Al-Asri. Kenapa kalimah Al-Asr dipilih pun ada sebabnya untuk tarik perhatian kita. Tajuk dia cerita beriman, beramal soleh, berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan-pesan kepada kesabaran. Ini kandungannya. Apa kaitan Al-Asr dengan 4 perkara tadi? Maka wal asri diketahui secara sepakat makna Al-Asri adalah sebahagian daripada masa. Khilafnya masa mana satu? Wal asri, adakah waktu asar, iaitu waktu yang urgent? Kalau orang nak syarahkan al-asri dengan waktu asar, dia kata kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Sebab masa yang Allah berikan kepada seluruh manusia tidaklah masa yang panjang. Semuanya urgent, dah dekat nak habis dah. Tak ada orang kata saya panjang lagi hidup. Kita tak boleh anggap saya lama lagi hidup. Tengok kat hospital ramai anak muda. Ramai anak muda. Kemalangan biasanya anak muda lah. Orang tertua ada, tapi kebanyakan yang kemalangan ni anak muda. Yang mati masa Covid pun ramai anak muda. Ada je anak muda meninggal. Jadi tak ada siapa yang merasakan bahawa saya lama lagi, nanti tak payah beriman lah. Tak payah nak beriman sekarang, tak payah amal soleh tunggu tua nanti. Dia tak ada. Waktu yang Allah berikan kepada semua orang, Allah gunakan kalimah al-asr dengan makna waktu asar, iaitu waktu hujung, waktu urgent. Nak beriman dan beramal soleh dan nak suruh buat kebaikan, kebenaran dan juga bersabar, ini semua orang kena fokus pada dia. Tak ada siapa yang boleh tangguhkan, kerana waktunya ialah Allah sampaikan dengan kalimah al-asr. Ini salah satu daripada makna al-asr, dengan merujuk kepada waktu asar. Kadang-kadang sebagai ulama kata wal asri, al-asr adalah solat al-asri. Solat asar. Solat. Kenapa solat asar? Solat yang paling utama untuk kita berikan fokus. Salatul wusta. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Imam baca tadi. Pelihara, jaga betul-betul ibadah solat-solat kalian, terutama solat al-wusta, solat tengah, iaitu solat asar. Menurut kaul sebahagian ulama atau kaul jumhur, solat asar. Kenapa solat asar yang tengah? Subuh dan juga zuhur itu permulaan dan juga solat siang. Maghrib dan isyak solat malam. Asar ada di tengah-tengah. Kerana waktu asar dan waktu solat wusta, waktu ini juga malaikat turun berganti. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat ni berganti-ganti. Cerita dia waktu subuh dan waktu asar. Jadi ada ulama kata waktu subuh tu salatul wusta, ada yang kata salat asar salatul wusta. Yang penting kita tahu salat, ada ulama yang tafsirkan al-asr dengan salat asar.
Kandungannya sama. Kandungan cerita ni saya syarah sebentar lagi, untuk 10 minit akhir. 10 minit akhir kita akan ambil pada bab kandungannya. Jadi wal asri juga sebagai ulama tafsirkan dengan masa secara mutlak. Masa secara mutlak, iaitu dalam sejarah kehidupan mana-mana tempat, mana-mana negara tu dianggap berjaya, atau dinasti tu dianggap berjaya, atau dinasti tu dinasti yang unggul bila berjaya menegakkan masyarakat yang beriman dan beramal soleh dan menegakkan kebenaran, keadilan, dan juga masyarakat mereka bertolak ansur dan berbantu-bantu ataupun bersabar. Itu kalau maknakan bentuk masa yang secara mutlak. Ada yang kata al-asru ialah waktu, tempoh, umur tertentu. Contoh waktu remaja. Nak tahu waktu remaja kita ni bernilai atau tidak, tengok pada 4 elemen tadi. Atau kata waktu tua, ambil 4 tertentu. Nak tahu masa usia tua kita dah tua sekarang, waktu kita berkualiti atau tidak, rugi atau tidak, tengok kepada 4 elemen tadi. Itu tempoh waktu. Ada yang masukkan al-asr dengan maksud generasi. Generasi ayah saya dulu, generasi saya, mana bermaksud generation. Generasi pun diukur berdasarkan 4 perkara. Secara mudahnya, inilah 4 perkara yang diukur bahawa seseorang itu rugi ataupun untung dalam urusannya. Atau yang paling last sekali, ini yang paling umum yang saya selalu bawa di mana-mana untuk ringkaskan masa. Dah 15 minit saya nak part ini sampai 15. Wal asri berarti umur itu sendiri. Kita ada dunia ni hidup panjang dah, sejak Nabi Adam sampai ke tiupan sangkakala, betul? Masa dunia sangat panjang. Tapi masa yang menyebabkan kita untung rugi hanyalah yang waktu umur kita hidup kat bumi ni. Memanglah ada orang ditunggu nak beramal, tunggu Imam Mahdi keluar dulu. Dia tunggu nak Imam Mahdi, tak sempat Imam Mahdi sampai, dia dah mati dulu. Betul? Tak sempat Imam Mahdi keluar, dia dah mati dulu. Jadi fokus nak tunggu Imam Mahdi ke nak beramal? Beramal. Kerana waktu sebenarnya waktu yang kita hidup ni. Nak tunggu Isa turun, nak tunggu Mahdi turun, nak tunggu kiamat dah dekat. Memanglah kiamat dekat. Kiamat surah yang melibatkan diri kita, umur kita. Wal asr ngerti umur seseorang. Jadi maknanya apa? Demi umur seseorang, tempoh yang Allah, waktu yang Allah berikan pada seseorang, sesungguhnya dia berada dalam kerugian kecuali kalau dia melakukan 4 perkara tadi. Okey. Wal asri, kita lompat terus. Wal asri, sebenarnya kalau tuan-tuan tengok syarah al-asri banyak lagi lah kenapa Allah sebutkan kalimah al-asri, tapi kita cukup untuk memahami konteks secara umum. Wal asri, kemudian Allah kata innal insana lafi khusrin. Wal asri uslub demi masa, sumpah, Allah bersumpah. Inna, sesungguhnya. Innal insana, la, sesungguhnya. Fi, betul-betul berada di dalam, juga uslub bermaksud sesungguhnya. Khusrin, rugi, dengan nakirah, kalimah nakirah yang berada dalam siap yang umum, berarti sangat umum. Artinya apa? 4 perkara yang Allah beritahu ni, Allah betul-betul tegaskan sesungguhnya. Tiap-tiap manusia, sesungguhnya manusia itu atau tiap-tiap manusia itu benar-benar berada di dalam atau di lubuk kerugian. Kita nak kata dalam lafi khusrin, berada di dalam, di tengah-tengah kerugian. Uslub Allah nak sampaikan. Jadi innal insana lafi khusrin. Jadi manusia, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Dan formula umur manusia diukur kat mana? Diukur bahawa semua orang akan rugi kecuali semua kita rugi. Kenapa? Allah bagi masa pada kita, iaitu modal untuk kita berbisnes dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Modal berjalan, bisnes tak jalan. Tuan-tuan, walaupun tak rugi, tuan-tuan sewa kedai, keluarkan modal untuk sewa kedai, set up barang-barang dengan pekerja. Walaupun tak ada orang rompak sekalipun,
Tak ada barang pecah sekalipun, modal berjalan tak? Berjalan. Dengan berjalannya masa, maksudnya kita punya modal, kita berada kerugian. Walaupun tak ada orang rompak, tak ada barang pecah, tak ada barang rosak, tapi kerana tidak menghasilkan keuntungan, bererti kita bisnes rugi. Allah SWT berikan umur kita. Umur kita pula berjalan. Tak ada orang kata, tahun ni jumpa umur berapa? 5 tahun. Tahun depan jumpa lagi 5 tahun. Dia tak boleh. Umur ni dia tak ada bahasa tetap. Hari ni tanya, jawapan dia lain. Besok tanya, jawapan lain. Kecuali kalau per tahun, kalau kira hari, dia akan berubah. Umur tak akan berubah. Umur akan berjalan. Sedangkan Allah dah hadkan jumlah umur kita. Sampai masa confirm kita mati. Kalau waktu kita habiskan, yang mana 1 detik kita sebut subhanallah, dengan kita nyanyi lagu apa-apa sekalipun, nyanyi tadi walaupun tak dosa, yang muzik dosa lah, yang nyanyi haram-haram lah, yang cakap benda sia-sia, nyanyi ke rugi tak? Cakap benda kosong, tak ada dosa sekalipun dianggap rugi, kerana kita tidak menggunakan masa tersebut untuk melakukan amalan yang menghasilkan iman, amal soleh, dan juga kepada kebaikan yang disebutkan 4 perkara tadi. Walaupun tak buat benda yang haram. Sebab itulah perkara makruh, al-karahah, kita belajar fiqh, kita perkara yang harus, kita ada benda yang wajib, kita kena buat betul-betul, tak ada kompromi. Benda sunat kena buat, tapi ada kelonggaran. Jauhi benda yang haram dan yang makruh. Yang Allah larang betul-betul haram, yang makruh ialah yang Allah larang, dan kalau ada keperluan dan sebagainya terpaksa boleh buat. Okey, tinggal yang harus. Yang harus ni kita nak tengok ke mana? Perlu banyak buat atau banyak tinggal? Tengok, harus tadi bawa ke mana? Benda harus je, sama-sama harus. Tapi ada harus yang bawa kepada haram, ada benda harus yang bawa kepada kebaikan. Kita nak buat benda harus, boleh. Tapi benda yang harus yang akan bawa kepada kebaikan. Contoh, kita nak bercuti, kita belajar tentang fiqh tarfih. Tarfih ni kita nak berhibur. Berhibur boleh tidak? Boleh. Hibur yang boleh ni, berhibur yang boleh bawa pada kebaikan. Hafal Quran banyak pening. Kena healing lah. Kena Quran tu lah healing. Tapi kepala dia pening. Makanan jiwa ada, tapi kepala ada kapasitinya, penat, letih. Dia berehat, dia tidur, dia berborak tadi. Berborak, rehat, tidur atau buat aktiviti luar untuk kembali cergas untuk melakukan ibadah. Ini adalah perbuatan harus yang membawa pada kebaikan. Tapi kalau dia pergi buat benda harus, kemudian pergi kepada makin banyak buat harus, kemudian pergi kepada makruh dan haram, mula-mula dengar lagu nasyid. Kepang, okey, bagus lagi. Ya hana nasyid ni semua sekali. Lama-lama bangun naik. Ni buat ke mana ni? Lama-lama tinggalkan Quran, tinggalkan ni. Sekolah tahfiz tapi sibuk kompang, tanya hafal dah berapa surah dah? Baru surah Wadduha. Berapa lama dah sekolah tahfiz? Masuk sekolah tahfiz tapi banyak berkompang. Saya tak salahkan. Tak salah pun nak berkompang sebagainya. Tapi jangan sampai dijadikan tujuan utama itu hilang. Ada sebahagian pada pelajar, saya tanya, kenapa macam tu? Tanya pada ustaz dia, budak ni otak dia lembab, jadi lebih baik dia kompang. Dia hafal pun lambat, jadi dia jadi budak baik cukup lah. Ustaz dia kata cukup dah dia jadi budak yang baik, budak yang semua sekali tak kacau orang, lepas tu dia buat baik, hiburkan orang. Saya kata janganlah macam tu, kesian dia. Mak bapak hantar kat sekolah tahfiz bukan untuk dia kompang, walaupun dia lembab sikit. Walaupun dia hafal lambat, tapi sampai masanya Quran ni mu'jizah. Quran ni adanya i'jaz, bagi dia hafal. Lambat macam sekalipun, teruskan, dan jangan bawa dia lari daripada tujuan asal. Sebab tu benda harus pun kita kena tengok. Sekarang wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Okey, jadi formulanya rugi. Berapa banyak rugi yang kita beza antara satu sama lain. Ada orang rugi dalam masa, ada orang untung dia duduk kejap je kat dunia ni, tapi terus masuk syurga. Ada sahabat yang tak sempat sujud tapi masuk syurga kerana waktu dia lepas masuk Islam sangat berkualiti. Dia pergi jihad fi sabilillah. Waktunya kualiti. Ada orang lama jadi orang Islam, tapi amalan dia sikitnya,
amalan dia sedikit. Banyak masa yang rugi, banyak masa yang dirugikan. Dia rugi dan merugikan. Jadi ini tajuk asas surah Wal Asri. Siapa yang rugi? Semua orang rugi. Semua orang rugi. Pengecualian adalah untuk orang beriman dan beramal soleh. Ya, Allah Maha Adil. Amal soleh ni kita buat sikit, Allah berganda-gandakan. Itu yang dapat cover balik. Kalau Allah kira satu sama satu, tuan-tuan, pada pagi sampai sekarang, berapa kalimah baik, berapa kalimah lara dan berapa kalimah haram? Kalau kira sama, kalau kira sama, mungkin paling banyak lara. Mungkin banyak lara. Ada orang mungkin banyak haram. Tapi Allah jadikan tidak. Satu kalimah subhanallah, satu kalimah la ilaha illallah, kalau kita sebut dengan ikhlas, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih berat daripada kan, mulia. Bezanya apa? Masa. Tadi orang tu baca la ilaha illallah, yang tu baca tang ketong tong tong atau dia nyanyi. Beza dia masa. Masa yang membezakan. Itu wal asri. Asri adalah tempoh masa yang berlaku dalamnya pelbagai peristiwa, pelbagai perbuatan, pelbagai keadaan. Okey. Cukup lagi 3 minit. Wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman. Iman di sini, menurut Syekh Muhammad Abdul Wahab, adalah ilmu. Betul? Berilmu dan beramal soleh. Tapi kenapa disebutkan kalimah iman mewakili ilmu? Ilmu yang tidak rugi adalah ilmu yang menghasilkan iman. Belajar banyak tak beramal, tak hasil iman, tak guna. Belajar banyak, baca tahu banyak tapi tak percaya, baca Quran, Allah beritahu ini, tak percaya pun tak guna. Ilmu yang berguna adalah ilmu yang menghasilkan iman, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang datang daripada Allah, ilmu yang menghasilkan iman sahaja, yang tidak merugikan. Tapi kalau ilmu digunakan untuk scam orang, ilmu sihir, ilmu untuk ilmu riba, apa saja ilmu ni semua pun ilmu. Allah juga sabitkan sihir itu ilmu. Yu'allimuna an-nasa sihra. Sihir ni adalah satu ilmu. Tapi ilmu yang rugi ni tak masuk dalam ranking, tetap rugi. Belajar tinggi-tinggi, belajar banyak tapi tidak menambahkan iman, tidak menghasilkan iman. Yang kita nak ilmu yang menghasilkan iman, maka Allah tak sebut ilmu, Allah sebut iman. Kerana yang dimaksudkan, kerana iman tak akan terhasil kecuali melalui ilmu. Iman artinya percaya dengan apa yang diketahui. Jadi apa yang diketahui tadi, ilmu tadi adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, atau segala ilmu yang menghasilkan kebaikan, iaitu menghasilkan iman. Illa allazina amanu wa amilus salihat, dan amal saleh. Lepas tahu, beriman, yakin, percaya dan beramal saleh. Dua perkara ini menghasilkan individu yang cemerlang. Selesai. Belajar, nak tahu yang mana betul, tengok panduan Quran Sunnah, kemudian beramal dengannya. Tengok apa yang Sunnah beritahu, beramal dengannya. Apa yang Allah suruh, buat. Apa yang Allah larang, tinggal. Apa yang Allah beritahu, beriman dengannya. Apa Allah tetapkan, redha dan terima. Selesai. Manusia, Masya Allah, bagus. Maka manusia dia datang ke masjid, solat sama-sama. Bila datang dia dengan kawan sebelah, aku rasa aku paling baik dah, bagus dah. Tengok member sebelah sembahyang, tangan lain je dia ni. Sama-sama nak buat baik dah. Sama-sama datang masjid. Yang ni buat tahlil, yang ni tidak, yang ni lepas solat baca kuat, yang ni perlahan. Pening pula ni. Rasa-rasa semua dah baik dah, betul? Semua nak beriman dan beramal amal soleh. Tapi belum tentu apa yang kita faham, ilmu yang kita faham sama macam jiran kita, sama dengan kawan kita. Kerana Allah berikan ilmu, tahap ilmu manusia berbeza-beza. Semua orang faham, tapi mungkin ada salah faham. Semua orang mana ada orang mengaku dia bodoh? Dia baca apa boleh faham, tapi dia faham dengan cara dia. Maka bila adanya hidup bermasyarakat, kita manusia tak boleh beriman, beramal soleh kemudian tak bermasyarakat. Islam ni agama yang melibatkan masyarakat. Bila melibatkan masyarakat, berbeza saja pandangan, kita kena pesan, tengok yang mana hak, yang mana betul. Jangan tengok, mana boleh bapak aku salah, mana boleh bangsa aku salah. Arab tak dipakai, tahu orang Arab suruh gaduh ni komen. Orang Melayu juga bagus. Kan ada orang, orang ni negara tak bagus, negara aku bagus. Jangan.
neracanya yang betul adalah al-haq yang datang daripada Allah dan Rasul. Bukan apa yang kita buat, mak bapak kita buat, keluarga kita buat, bangsa kita buat, ialah apa yang berasal daripada haq. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Cek kalamullah, cek kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru tahu. Inilah pesanannya. Kalaulah berjumpa berbincang bukan hak letak kat depan, kita dah bincang ni. Bincang satu masalah, nak cari mana betul. Dia kata, menurut guru saya. Yang dia kata, menurut guru saya. Guru awak pada pandangan, guru saya pada pandangan. Selesai tak masalah? Tak selesai. Bila banyak guru, kena guru awak pegang pada apa? Maka bawalah dalil yang sesuai dengan tajuk perbincangan. Dan bab agama, semua dalil kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk ijma', termasuk juga kias. Semuanya dikias atas Quran dan Sunnah. Ijma' di atas pemahaman Quran dan Sunnah. Semua istihsan, istishab dan semua berkaitan dengan balik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kalau dah bincang, dah bincang dah ni, Facebook berjawab status berdebat, adanya perdebatan, adakah selesai? Kadang-kadang panas juga. Kita dah bawa dalil, dalil awak lemah dia kata. Dalil awak bawa tak boleh pakai, kias awak tu kias yang rosak. Mana tak panas ya? Wa tawasau bis sabr, sabar. Sabar dulu, sabar. Jangan pula kita bakar. Bakar dia. Jadi cukuplah saya tafsiran saya tafsir ringkas-ringkas macam ni, bolehlah. Cukup dah 10.30. Memang saya pegang pada waktu, faham secara ringkas makna surah Al-Asri. Sekadar ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita bermanfaat, yang manfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita manusia yang baik, manusia yang cemerlang di dunia dan di akhirat nanti, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan masa kita masa-masa yang bermanfaat, yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala temukan kita semula di akhirat, di dalam syurganya, sebagaimana kita pernah bertemu di dalam rumahnya di dunia ini, insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.